Jom kita mula, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat petang. Waalaikumsalam. Okay, so how are you? How are you week 6? I'm I'm feeling good. fine, thank you, madam. Okay. Dah makan lebih lah tu. Okay, so as Belum long makan, as madam. sudah. Jadi kita dah week 6. So macam mana? You all dah sedar tak kita hanya tinggal lagi 2 week saja? Sedar. 2 week? Betul. Lagi 3 week ke apa? Bukan 3 week. Yelah, 3 tu campur final exam. Saja je nak tengok korang pakai ke tak. Dah, itu betul kan. Okay, so Ya, Jerman. 8 minggu kuliah. Lepas tu kita ada final exam week 1 minggu. Okay. And then untuk subjek ni tak ada final exam. Jadi yang ada final exam untuk you all ialah basic mathematics Dengan fizik. dan fizik. Betul. Okay. So 2 subjek kita ada final exam. 40% final exam, 60% lagi yang berlaku sepanjang semester ni lah. Okay. Untuk subjek kita 100% semua yang berlaku sepanjang semester. Okay. Jangan risau, untuk lab yang last kali nanti saya akan bagi you masa panjang untuk you completekan and do your best lah. Okay, boleh? Boleh. Oh, madam. Okay, so Boleh madam, thank you. okay, welcome. And then so untuk subjek kita ada quiz 5%. So saya plan untuk buat quiz on oscilloscope and function generator. Dan kita ada test 2, another 15%. Another 15%. Okay. So test 2 tu akan week 8. Week 8 which is another 2 weeks. Jangan kopi kita soalan. Apa dia? Jangan kopi kita soalan. Jangan tulis atas Edit. kertas soalan. Jangan Jangan edit kertas soalan, pandai. Yes. Jangan edit kertas soalan. Saya memang pandai. Okay. So I would like to remind dulu yang this week hari Jumaat ni jangan lupa kita punya talk bersama Profesor Madia Dr. Mawadi pukul 10 pagi. Okay, through Microsoft Teams. You all dah biasa kan Microsoft Teams? Udah. Boleh lah. Madam. Apa ni sebab subjek-subjek besar you pakai Microsoft Teams kan. Jadi sebenarnya Meet ni dia limit 100 sebab tu yang problem untuk guna Meet ramai-ramai. Okay. Tapi kalau below than 100, I lebih suka Meet lah. Dia lebih stable. Okay. Microsoft dia banyak pakai internet madam. Dia macam banyak pakai sikit kan. Saya tak tahu lah you all guna dua-dua so you boleh compare lah. Okay, so hari ni plan untuk kelas ni saya kena berhenti pukul 5 sebab saya ada mesyuarat pukul 5. So kita akan habiskan eksperimen kedua dan eksperimen ketiga. Boleh ke kalau kita discuss test next week? Boleh? Boleh. Okay. So hari ni Boleh. okay. So hari ni kita habiskan eksperimen supaya you boleh tengok apa lagi yang akan boleh you guna masa talk Dr. Mawadi hari Jumaat ni. Okay, so hari ni kita habiskan dua eksperimen so that you boleh dapat idea untuk plan anything. Okay, so and then next week hari Selasa I start dengan kita discuss test 1. Lepas tu kita masuk chapter baru. Okay? Okay, madam. Chapter baru tu dah chapter last dah. Chapter last kita on troubleshooting and calibration. And then Kita ada berapa chapter je? kita ada kita ada 8 chapter. 8. Dah 8. Oh, Kita habis. Chapter pertama I rasa dulu puan Omslow Basic tu. puan Ada kira resistant kot. ada bagi kan? Yang ada breadboard tu. Chapter 1 introduction to electronic instrument yang pakai backboard semua tu. Okay. Chapter 2 digital multimeter. Okay. Ukur voltage, ukur current. Chapter 3 DC power supply. Okay, you all dah cover power supply. Chapter 4 how to measure voltage, current, series, parallel. Okay. And then chapter 5 Ohm's law, Kirchhoff law. Okay. So sebenarnya test 1 hari tu you cover 5 chapter. Oh ya. Sekarang you dah belajar 5 chapter masa test 1 tu. Okay. Kita belajar satu chapter. So and then chapter ke-6 function generator. So kita dah cover. And then chapter ke-7 oscilloscope. And then chapter ke-8 troubleshooting, testing and calibration. Okay. So that's all 8 chapter. Saya rasa Puan Zarira dah upload dekat Kalam kan masa SEM awal dulu. Okay. So you all dah sampai chapter 7. Okay. Kita dah masuk second part. Function generator, oscilloscope, and nanti third part is yang chapter selepas yang I kata next week lah. Troubleshooting, testing and calibration. Boleh?
Boleh madam. Okay, so hari ni kita akan stop pukul 5 tapi you boleh sambung buat siapkan eksperimen ni. Okay? Okay. Setuju? With our plan today? Setuju. Before kita proceed, anyone have problem dengan EWB. EWB, Electronic Workbench? Tu dah okey. Anyone have problem Electronic Workbench? Dia memang I tak saw- ada latest version madam. Tak ada, saya rasa dia yang zaman tu, you all ni yang latest lah. Pirate. Oh. And then semalam Daniel share on Macam macam mana mana nak fix kan tu. macam mana supaya tak keluar hitam-hitam tu. So you boleh tengok balik apa yang Daniel share semalam. Okay, so that dia compatible dengan you punya laptop. Siapa finish? Okay, Daniel dengan semalam Daniel tag dengan kawan Luqman. Ada Afiq. Adib. Yes, Adib. Okay, so boleh kita mula? Are you ready? Yes. Yes. Okay, Boleh madam. boleh. Okay, so saya revise sikit. So sekarang you boleh tag pada saya punya slide. Okay, kita dah go through eksperimen 1. So I bagi pada you latest slide, okay, which is every time kita go through dalam kelas, nanti I akan bagi latest slide yang I dah masukkan semua apa yang kita buat sekali dalam kelas. Okay, so hari ni I share slide satu lagi, tapi nanti bila dah habis I akan upload lagi slide yang last sekali yang dah ada eksperimen 2 and eksperimen 3 juga. Okay, so nanti the final version yang dah ada complete semua, yang tu yang I akan upload dekat Kalam. Okay, so sekarang ni I share you through WhatsApp dulu. Boleh? Boleh madam. Okay, so last week kita recap sikit. Okay, for the first experiment kita buat kita punya V-in 10 volt peak to peak sine wave dengan 1 kHz. Still remember? Yes. Okay, and then experiment 1 is to investigate AC voltage travel only in one direction through diode. Betul? Betul. Okay, so the diode will limit you punya current and voltage flow only in one direction. Okay, sebenarnya ini adalah salah satu cara macam mana AC voltage nak jadi kepada DC. Okay, dia satu ni. So nanti dia ada circuit dia macam mana AC nak convert kepada DC, diode lah dia punya main player dia. Okay, tapi bukan ni lah circuit dia. Of course circuit dia ada lagi lah Schottky diode and so on. Okay, so last week kita dah tengok input signal kita dapat macam ni, betul? Okay, and then output bila dah go through diode, negative side tak boleh lalu, so this side will be negative. You nampak? Ni? Nampak? Saya punya pointer? Nampak madam. Very good. Nampak madam. Okay, so last week kalau you remember kita buat circuit kita pakai power supply DC AC voltage. Okay, so dapatkan soalan pula 10 volt peak to peak sine wave. Okay, tapi kita pakai power supply AC voltage. So sebab kan kita pakai AC voltage, kita kena adjust, betul tak? Kita kena cari dulu berapa untuk dapat 10 volt peak to peak, betul? Betul. Apa dia? Betul madam. Okay, very good. So, selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh guna actually untuk mendapatkan sine wave 10 volt peak to peak? Kita boleh guna apa? Punya time. Bukan, maksud saya boleh gantikan apa ni? Kita tak nak pakai voltage DC. Kita nak pakai apa? Kalau kita nak dapat sine wave 10 volt peak to peak 1 kHz. Apa kita boleh ganti kat sini? Function generator. Very good. Okay, so you boleh juga ganti dengan function generator. Okay, when you replace dengan function generator, so you can terus masukkan value 10 volt amplitude, 5 volt amplitude supaya dapat peak to peak 5 volt and then 1 kHz. Boleh faham tak maksud saya? Boleh madam. Sebab function generator can produce to you sine wave. Okay, so I want to highlight to you, even daripada kalau you tak nak guna AC supply kat sini, you boleh pakai juga function generator. Okay, boleh? Okay, any question?
before kita proceed? No, madam. No, Okay, medium. very good. So, I letak satu challenge pada you. Okay, so you boleh try later. Okay, so hari tu kita buat macam ni, V-in kita macam ni, and then kita ada one diode, and then kita dapat macam ni, kosong. Betul tak? Okay, boleh Main. Luqman. Luqman. Angin. Okay. Sorry, ini data motor. Okay, no problem. Okay, so I letak you satu circuit. If you want to cuba nanti, you can try this circuit, and then with this circuit, with your input sine wave, you boleh dapat macam ni. Okay, so nanti you boleh try. Okay, can we proceed to experiment 2? Terus, madam. Okay, so untuk eksperimen kedua, I've asked you to watch the video. Okay, so dah tengok belum? Dah. Medium. Okay, so video kedua is on experiment 2. Okay, so you have circuit satu power supply. Okay, sorry satu signal supply. Okay, so dekat dalam eksperimen ni you are going to use triangle wave. Okay, 20 volt peak to peak triangle wave with 50 kilohertz. Okay, and kita ada 2 diodes. Okay, so current will flow from here to here, okay, and then meet dengan power supply DC, and then di sini, okay, and for the negative cycle, they will flow from here, okay, meet this voltage DC to diode, and then here. Okay, boleh nampak? Boleh, medium. Okay, so you dah tengok pada video how supposed to be triangle wave tu. Triangle wave tu nanti dekat atas tu dia akan cut, betul tak? Pada voltage supply 8 volt and 5 volt, betul? Betul. Okay, so jom kita try. Sebelum kita buat the complete experiment, so I want you to play dengan testing input signal for triangle wave. Okay, so triangle wave kat sini konsep dia, okay, I letak kat sini. Dia akan vary with the duty cycle. Okay, so if you still remember last week I ajar sini satu complete T, betul? Okay, dan ni ialah satu 100% duty cycle, betul? Ingat tak? Ingat. Okay? Yeah. Okay, very good. So kalau 50%, maknanya 50% dia on, another 50% dia off. Okay, so zigzag signal ni dia pun berubah juga sedikit dengan when you change the duty cycle. Okay, so jom kita tengok dulu. Tapi tak berapa nampak sangat. Tapi it's okay. Kita tengok macam mana perubahan dia. Describe. Okay. So first, you boleh try tengok signal dulu. Signal on zigzag ni. Input signal. Boleh? Okay. Nak try tak? Boleh juga. Okay. So, ataupun I tunjuk dulu sampai habis eksperimen and then I bagi masa you try. And then lepas tu kita discuss. Boleh? Boleh. Okay, try proceed dulu. Okay, try proceed dulu. Boleh, medium. Okay, very good. Okay, so I proceed dulu. Okay, so nanti you can try how you vary the duty cycle. Macam mana you punya wave triangle ni vary. So nanti dia akan sengit ke sana, sengit ke sini. So you boleh change. You try dengan duty cycle, you start with 50% dulu. Sebab 50% is 50% on, 50% off. So you boleh start dengan 50%. Lepas tu you buat macam kita buat hari tu. Signal beza-beza ni. Okay. You start with 50% on, with 50% off. Lepas tu you boleh try with 10%. And then another one you can try with maybe 90%. Okay. So you can see the difference how the zigzag tu punya wave. Boleh? Nanti you try, okay? So you boleh start with 50 and then 10 and then 90. Okay, so nanti you test the signal, input signal. Okay, so next, when you already understand the input signal, so you boleh pakai 50%. So kita pakai 50%, kita pakai the middle,
you can start with 50% duty cycle, and then dengan circuit ini, then you tengok V out dia macam mana. Boleh? So, macam kita buat hari tu, analyze the signal and then print screen the input signal and also print screen the output signal. Okay, and then by using cursor, you boleh measure V peak to peak, V max, V minimum, berapa voltage per division you pakai, and also you can calculate the period. Boleh? Boleh. Okay, eksperimen 2 ni. Okay, I hantar pada you eksperimen 2 kan? I lupa nak tukar kat sini, I tukar dekat you je tadi. Okay, boleh? Okay, boleh kita buat dengan eksperimen 1? Boleh madam. Boleh. Okay, Boleh madam. it's quite straightforward. I rasa you memang dah boleh buat sangat. Okay, so ni this is our eksperimen 1. So kat mana nak dapat ni semua you dah tahu, oscilloscope you dah tahu, LED, diode you dah tahu. So there is no new component for you. Okay, so I try with my duty cycle 50%. Okay, and amplitude 10 volt. Okay, so I try run. Okay, dia laju. Okay, don't worry. Of course you can stop and then you boleh ke belakang kan ni. Nampak So you boleh ke belakang, then you boleh nampak you punya signal. Okay, and then bila dia dah static macam ni, and then you can start analyze and finding the value. Boleh? Okay, so I want to take my peak from here. Okay, until here. Okay, so I dapat 1 period. Okay? Okay, boleh? Okay, madam. Okay, this is Boleh. my input signal. Okay, I belum melukis my punya output signal. Okay, this is my input signal. So, I ambil dulu. Okay. I save dulu my input signal. Okay. Okay, I place here. So next, how about my output signal? Okay, of course saya boleh guna dua-dua channel, tapi I want to get a very clean signal, so I will delete channel A. So I output signal, okay, then run, and then stop. Okay, so I dapat my output signal. Okay, so you boleh nampak for bawah dia cut at 5 volt, and then kat sini at 8 volt dia cut sikit. Okay, sama macam yang you tengok tadi dalam video, betul tak? Betul, betul. Okay, Betul. kan sama kan? Okay, and then satu period. Okay, so saya boleh dapat sini satu period, 1 bagi 20 microsecond, I dapat 50 kilohertz. Okay, so betul. And then okay, I dah dapat my output signal. Boleh? So nanti you boleh try. I bagi you masa, and then nanti kita discuss. Any problem, you boleh share screen, and then kita identify sama-sama apa problem dia. Okay? Okay, so again, you boleh add dua-dua signal. Okay, if you want to see the difference between input and output signal. Okay, so I dah letak dua-dua. Okay, I run. Okay, and then you can stop. Then you can go back to get a very clean signal. Okay, you nampak? So ni my input and output signal together. Input yang 3 segi ni. Okay. Output. Ah. Yang garis tu sebab ada cut tu kan. Garis bawah dengan garis atas. Ni. Ah. Sebabkan ni output signal saya. Oh. Kan tadi input signal saya triangle yang ni. Okay. Ni. This is my input. Okay, and then I choose 50% duty cycle sebab itu my zigzag cantik je, 3 segi elok je, because I decide 50% duty cycle. Okay, so nanti first you try dulu bermain dengan duty cycle. Okay, I want you to play with this duty cycle. You start with 50% duty cycle, and then okay, berapa hertz ni you ikut eksperimen tadi nak berapa? Eksperimen tadi nak berapa? 50 kilohertz, okay? So you boleh try with 50 kilohertz, okay? Amplitude 20 peak to peak, okay? So we can maintain 10 volt so that we dapat 20 peak to peak, okay? And then you start with 50% duty cycle, and then you can continue with try
macam mana kalau 10% duty cycle and then you try dengan 90% duty cycle. So nanti you boleh nampak signal zigzag you tu berbeza. Okay? Boleh? Okay, sebab tadi I start with 50%, my signal cantik. You nampak tak? Tiga segi dia elok je. Nampak madam? Okay, and then soalan kawan you, kenapa tadi tengah tu dia potong? Yeah, that is our output signal. Okay, this is our output signal. Okay, dia potong sebab signal tadi lalu kat sini. Ada kan explain dalam video tadi kan? Ada. Sebab kan dia lalu here, lalu diode and then dia lalu sini 8 volt DC. Kan DC kan straight line. So dekat Ada sini yang tertinggal lah. so kat sini dia straight line because 8 volt DC. DC kan straight. Okay, and then dia go sini. Lepas tu bila dia patah balik yang negative cycle, dia lalu sini and then dia jumpa 5 volt. So dia cut kat 5 volt DC. Okay. So straight line tu because of dia berjumpa dengan DC signal. Okay? Boleh? DC signal kan straight line. Okay, faham. Okay? Boleh faham? So from here kita tengok. Okay, I besarkan dulu, I explain. Okay. So current tadi lalu and then bila patah balik, patah balik dekat negatif ni. Okay, I start from here lah. Tapi gambar kita ni dah macam ni. Sekejap. Okay, kita start from here. Okay, 0 sini. Okay, ni our negative, right? Our 0 voltage. Okay, so positive jalan and then dia jumpa 8 volt DC power supply, betul? Betul. Sebab tu dia flat kat sini, 8. Oh, yang 8 tu. Lepas tu and then dia jalan habis cycle, betul? Betul. So dia jalan lagi patah balik and then dia jumpa 5 volt DC power supply, betul? Betul. Itulah dia straight 5 volt kat sini. 5 Sebab volt. DC kan straight. Oh, yang rusuh lah yang 5 dengan 8. Ya, betul. So nanti you tengok kat sini. Betul tak? Value you 8 dan kat sini value you 5, lebih kurang lah. Lebih panjang. Ya, betul. Okay, so nanti you boleh tengok. Okay, so straight ni because of dia jumpa DC power supply kat sini. DC kan straight line. Okay, boleh? Supposed to be dia macam ni. Supposed to be dia zigzag, dia tajamkan kat sini. Supposed to be dia macam ni, betul? Betul. Tapi sebabkan dia jumpa power supply yang DC tu, Dia cut. Yes, very good. Okay. Supposed to be dia panjang macam ni. Tapi sebab dia jumpa DC power supply 5 volt, so dia cut kat sini. Okay, boleh faham? Faham. Boleh. DC kan, direct current kan, straight. Okay, so try and then get all the signals and then nanti kita discuss or anything problem you discover, you can share screen and then kita troubleshoot sama-sama. Okay, boleh? Boleh. Okay, so I tinggal you can start. Okay, first What's it? find the signal, different signal. So I buka slide ni lah. Okay, ni first find the behavior of you punya zigzag signal ni when you change the duty cycle. Cuba ni dulu. Okay. Okay, and then second, buat eksperimen ni. Boleh? Boleh. Yeah. Mana macam yang dia punya circle tu? Yang ni. Ni, eksperimen dua. Tadi I dah share apa? Slide. Slide tu dah ada eksperimen dua. So you boleh tengok slide yang I share dekat PDF you. Dekat PDF, dekat group. Kat group WhatsApp. Nak Betul. tengok EWB madam yang buat tadi. EWB. Okay, ni saya punya EWB. Okay. Yang ni I combine ni. So, I ada input signal I yang 3 segi dan I ada output signal I yang tengah ni dekat. Ni 2 signal sebenarnya ni. Okay. Sebab dua-dua I pasang ni, nampak? Channel 1 I pasang, channel 2 I pasang. Sebab tu dia keluar dua-dua. Okay. So don't forget ni, you nak dapat zigzag yang kedua, function generator yang kedua. Okay, try. Okay. Ni,
Perasan tak? Okay, power supply kat sini, negatif, sini, ni. So beware ni. Okay, Kan benda ni just kita nak tahu je kan, nak guna nanti time kat lab. Tak ada pun nak kena calculate apa-apa kan. Just kita tahu benda-benda frekuensi ke duty cycle ni nanti just masuk kalau kat lab tu nanti dekat tu lah. Okay. Apa tu oscilloscope apa semua tu je kan. Kita nak tahu je kan. Kita guna oscilloscope untuk measure. Yelah. So sekarang ni you belajar untuk you tahu guna oscilloscope tu. Bila signal macam ni, macam mana you nak guna, macam mana you nak cari period, macam mana you cari amplitude. Okay, sekarang ni kan kita belajar cara-cara mengukur. Sebab tu subjek ni nama measurement technology. Okay. Patutlah boleh terfikir. Sebab tu lah subjek ni nama measurement technology ya. Okay. Cara mengukur. Okay, so kalau signal yang fix, kita boleh ukur guna digital multimeter, voltmeter, ammeter. Tapi macam signal, wave, sine wave, okay, nanti eksperimen ketiga kita akan tengok on capacitor. Capacitor dia ada charging and discharging, okay. So macam ni kita nak ukur charging and discharge tu from oscilloscope. Okay, cara-cara mengukur, boleh? Boleh. Okay, so I nampak discussion dekat WhatsApp kenapa tak tajam semua. So you discuss, 5 minit lagi kita tengok signal semua orang, boleh? Okay, boleh nampak? Boleh madam. Okay, so 50% duty cycle maknanya you buat on and off sama banyak, 50-50, okay. So maknanya ni, I patah balik, kita dah tengok last week apa makna duty cycle, macam ni. Okay, untuk you signal on and off, berapa banyak you nak on, berapa banyak you nak off untuk satu period. So for one period, if you set duty cycle 50%, that's mean half of signal tu on and then another half is off. Okay. Compare dengan duty cycle 10%, maknanya daripada 100% signal you period kat sini kan. Okay. 10% on, 90% off. Okay. 70% on, 30% off. Okay. Ni 70% duty cycle, 10% duty cycle, 50% duty cycle. Okay. Duty cycle ni effect signal kita panggil PWM signal and also untuk signal yang zigzag. Okay. So kita try tadi, ni. So the effect, okay. So kita dah try tadi 50%, okay. Kalau 50% zigzag you nampak cantik, nampak tak? Elok je. 50% on, 50% off, half. So 3 segi elok. Boleh nampak? Boleh. Okay. So kalau 10% duty cycle, 10% je on, dia zigzag dia hala ke sengit ke sana, sengit ke kiri. Okay. So you start from here and then you turun, you habis kat sini. Okay. Kalau 90% you nampak dia banyak sebab 90% on, so dia start sini, nampak tak? Dia sengit banyak ke kanan. Okay. So this is variation of duty cycle punya on and off. Tapi apa yang you notice, period dia masih sama. Nampak tak? Period still sama. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak lebih kurang. So for this one period 1, 2, 3, 4. Okay. And this one pun lebih kurang 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Okay. Period maintain. Okay. Dia hanya tukar on and off berapa percent off duty cycle. Boleh? Boleh madam. Okay. So ni eksperimen 2 when you test input signal. Okay. So tadi you dapat ni input? Dapat. Okay, 50% dan output dekat tengah ni sebabkan DC signal, betul? Betul. Okay. So boleh siapa-siapa tunjuk hasil? Siapa nak tunjuk? Putri Nur Akilah, boleh? Yes, madam, boleh. Okay, next you. Okay, boleh ready. Seorang lagi. Tayrulin, boleh? Boleh. Okay, very good. Okay, so kita tengok Ravindran dulu. Okay, Ravindran, share your screen. Okay, madam. Madam boleh nampak? Ya, boleh? Okay. Okay. Okay ke madam?
Okay. Kawan-kawan, cuba tengok. Ground. Beda kalau dia ground tu negatif. Dia sambung negatif. Betul ni. Okay, Babin, yang tu, negative ground tu. You kena ambil yang common tengah. Dekat function generator you. Okay, sekarang you sambung pada negatif. You nampak tak? Nampak. Okay, sekarang you kena pasang yang tengah. Common, dekat common tu. Yang kedua. Okay, just delete yang tu. Okay, you just delete yang tu. Okay, sekarang yang tu. Okay, straight pergi sambung ke ground you. Okay, madam. Okay, that one. Madam. Straight je. Bila masa nak pakai negatif ni? Yang dekat tu. Normally kita pakai yang common punya tu lah. Common dengan positif lah. Common dengan positif. Oh, okay. Madam, sekarang okey je? Okay. Okey. Negatif. Okay. Boleh? Okey. Sekarang you punya period. Okay, 10 kHz, 10 1500. Okay, very good. Thank you, madam. Okay. Bavindran, cuba you explain dekat I. Mana you punya input signal, mana you punya output signal? Input signal dekat depan ni, resistor. Okay, and then daripada you punya gambar, which one is your input? Input Daripada oscilloscope tu. yang triangle kan tu? Yang 3 segi ke yang dalam? Which one? Input dia yang atas tu. Okay, betul. Okay. And then yang you punya output? Output yang ni bawah. Okay, yang potong. Okay, very good. Okay. Do you have any question? No, madam. Tak ada? Okay. Okay, thank you. Congrats. Okay, madam. Okay, jom kita tengok Puteri punya pula. Okay, nampak? Nampak. Kenapa macam ni? Macam mana nak buat trik dia? Zunah pandai tahu. Apa? Zunah tahu macam mana nak trik ni. Macam mana nak bagi ada semua. Select kan. Let all. Tekan minimize. Kan? Ya. Minimize. Tekan minimize je. Jangan tekan X tu. Balik. Shut down kan. Pasal nak tunjuk apa ni? Betul kan lu? Betul lah ni. Cuba you nampak gambar you hilang kan bawah ni. You kena minimize, tekan balik. So dia complete lah. Okay? Kalau I tanya macam mana nak confirmkan signal you ni 20 peak to peak. Macam mana you nak dapat bacaan tu? So, okay. Sekarang you boleh tunjuk pada I 20 peak to peak mana? Boleh? Okay. Macam mana you nak bagi tahu measurement yang you punya signal ni ialah 20 peak to peak dengan you gerakkan you punya cursor macam ni. Sebab bila you letak cursor you pada position macam ni, kita boleh tahu maximum peak yang positif 9.7. You nampak tak? Dekat VA1 tu. Okay, so lebih kurang 10 lah. Okay. Dan yang ke bawah sebelah dia tu 9.2 kan? So dalam keadaan macam ni, you boleh show kepada kita semua you punya peak to peak is 9 point lebih campur 9 point lebih. Okay, faham. Macam ni lah cara when you want to prove now is 10 peak to peak, 20 peak to peak. Macam tu. Okay, faham. Okay, sebab kan subjek ni kita belajar how to measure. Okay, so bila I kata how you are going to prove you punya signal sekarang 20 peak to peak, maknanya you gerakkan cursor jadi macam ni. Supaya you boleh show maximum positif 10, okay, 9 point something 10 dan minimum negatif 9 point something. So kita dapat tahu dia ialah maximum 20 peak to peak. Boleh? Boleh. Okay. Kalau I kata how I going to measure period, so you nak gerak ke mana cursor you? Period macam ni lah. Okay. So kat mana period dia? Between ni. Okay. So bacaan mana yang nak ambil? Sini. Okay. Very good. Okay, kalau I kata frekuensi? Frekuensi. Frekuensi. Sekarang you dah ada period 20 microsecond, betul? Okay, so sekarang nak tahu frekuensi, rumus dia macam mana?
Ingat tak? 1 divide by ni Betul lah. Per time. 1 divide by time. Divide by period. Okay, 1 divide by Okay. You dapat frekuensi. Okay. Yang lain semua faham tak? Okay. So macam tu. Macam tu you punya soalan, you punya, sebab you measure kan? So you kena tahu macam mana you nak dapat bacaan-bacaan tu. Boleh? medium. Ya, Zuna. Terangkan lagi sekali yang apa tu, nak tahu yang dia tu 20 BB. Okay, thank you. Kita tengok circuit Terulin. Okay, thank you Putri. Kita tengok Terulin satu lagi. Okay. Macam mana nak stop? Dah stop Dah stop. Benda dengan frekuensi tadi ni tu. Okay, boleh? Okay, kita tengok circuit Terulin. Okay. Saya share screen. Boleh nampak? It's coming. Okay. Okay, boleh nampak? Nice. Okay. So, okay, circuit Terulin okay. 5 volt, 8 volt. Okay, very good. Okay. Jom kita minta Terulin demo. Terulin, how to show peak to peak value? Tarik yang second punya. Okay. Highlight ke sini. Okay. So, So, di show 9 volt. okay. Kat sini pun show 9 volt. So, tambahkan 2. Okay. Boleh? Zuna? Boleh. Dia macam mana? Okay, semula. Terulin semula. Kan Sini. topik kan daripada bawah ke atas. Yang ni level 1 ialah 9.9 volt. Okay, you Dan tunjuk level dengan two Kat mana 9.2. tu? Tengok kat mana tu? you tunjuk dengan you punya ni apa? Mouse. Okay, semua orang tengok. Kau tahu. Kau dah tahu. Mouse you, Terulin. Sangkut. Sakut. Okay. Tak nampak eh? Tak sampai dah. Okay, mouse yang you ni. dah gerak. Tu, nampak tak semua orang? Negatif 9.2 something tu. Nampak. Yang ni. So nak ambil 9 madam? Negatif Ambil 9. 9.95 tu lah. Campur dengan 9.23 macam tu lah. Okay. Of course, you nampak tak? You supply 10 volt amplitude. Okay. And then you punya circuit ada apa? Ada diode, ada macam-macam. Of course dia macam ada loss. Kita panggil dia loss. Bukan loss to loss to maksudnya of course voltage yang kita supply daripada bateri, let's say kita buy 1.5 volt bateri, kalau you measure voltage dia tu, dia tak 1.5, dia ada loss sikit. Sebab dia lalu resistor apa semua kan. Ya, betul. Dia dah lalu circuit everything. Digunakan. Okay, so that's why kalau you measure betul-betul tu maximum, you dapat 9.95 dengan 9.23, okay. So acceptable lah. Tapi if you dapat 8, tak acceptable. Okay. Dia 10% madam. I tak boleh kata berapa persen, tapi from you punya signal tu, so sebenarnya Terulin kalau you try cari maksimum berapa? You try gerakkan biru you tu, berapa maksimum dia boleh pergi? Sampai Bukan, dekat bawah, maksimum bawah. Okay, so tadi 9.2, okay, 8, 9.23, okay, 9.2 Memang 9.23. maximum. Okay, so signal Terulin 9.23 macam tu, okay. So okay lah ni. dapat 10 tu. Saya rasa tadi. Ada dapat 10 ke? Ada you Kalau cuba gerak betul-betul tengah-tengah tu dapat 10 tu. 10 tepat. Okay, cuba try. Sebab kita yang letak cursor tu kan. So human error of course ada kat situ lah. Memang tak dapat lah. Tu macam tak dengar tu. Tadi you nampak dapat 10 ke? I rasa 10. Tadi time dia gerak tu 10 tepat ada. Ada ke? Tu tadi pasal nak. Tu. Tak mungkin susah kot. Ataupun if you want, you boleh zoom kat situ. Betul tak? You boleh zoom. Cuba you zoom. 100%. Dekat time base tu, you still boleh rendahkan lagi. Dekat time base tu ni, Kita dapat 10 lah. walaupun signal you dah stop, you boleh zoom. Okay? You rendahkan lagi. Kecilkan lagi. Kecil lagi. Macam tu. Okay? So you boleh gerak cursor. Tadi letak tadi dekat. So you boleh letak cursor you much more better lah. Kita boleh nampak better kan? Okay, 9.04. Okay, so sekarang okay 9.8.
0.85, okay, untuk yang merah. Yang biru, Ni bukan situ kan? Dia tengah-tengah sikit lagi madam, patutnya. mana yang maksimum? Maksimum. Okay, situlah, situlah. Memang 9.23. Okay. Okay, harap. Okay, untuk Tyrium punya circuit 9.23. Okay, boleh faham? Okay, next your question. Kawan yang punya question tadi, how to calculate period. Sorry, frequency. Frequency is equal 1/period. So, daripada you punya oscilloscope, you boleh measure period. Okay, Terulin, show us how to measure period. Period. Okay, Sini. kat mana cursor should be? Ini period. Satu-satu. Okay, start daripada situ. So, Terulin nak ambil daripada situ. And then complete cycle dekat. Okay, boleh nampak? Complete cycle, start atas, turun bawah, naik atas balik. Sebelum dia nak turun balik kan? Kat situ. That is one period. Okay, so period you berapa sekarang? 20 micro. Okay, 20 microsecond. So how you want to get the frequency? 1/time. Okay, One guna over. okay, very good. Guna calculator, 1 bahagi 20 micro. Jangan lupa klik micro and then you dapat 50,000, Negatif 6. okay, ataupun 50 kilohertz. 20 negatif 6. Okay, betul. Okay. So, boleh dapat 50 kilohertz. Kan sama apa yang you set dekat function generator 50 kilohertz. Semua orang okay? Okay, madam. Okay, any question? Any question? Before we proceed to the next experiment, any question? Siapa ada soalan? Tadi ada yang ada soalan. Siapa tadi? Fahmi? Kata ada problem. Fahmi ke? Madam, Fahmi line slow madam. Okay, tak apa. Okay, tak apa Fahmi. Nanti dah habis recording ni, you boleh tengok slow-slow kat rumah. Okay, boleh? Bila kita proceed? Boleh, madam. Okay, any question? Lagi? Sebelum kita tutup eksperimen 2? Tak ada? Boleh faham? Boleh. Okay, very good. Okay, so kita pergi next question, eksperimen. Thank you Terulin. You boleh stop sharing. Okay. Okay, very good. So semua orang very good. Okay. Kalau ada yang tak faham boleh tanya, okay? Okay, so jom kita pergi next. Ready? Okay, nanti pukul 5 kita stop, okay? And then you boleh sambung buat eksperimen. Okay, boleh? InsyaAllah boleh. Okay, so sekarang nampak ke saya punya Nampak eksperimen 3. okay, eksperimen 3. Okay, so tadi kita dah tengok eksperimen 2. So, I lupa lagi tukar ni. Eksperimen 2, okay. So, to proceed to eksperimen 3. Okay, one of the reason kita use oscilloscope, macam if you still remember dulu my first slide, why we want to use oscilloscope? Because kita nak tengok capacitor punya charging and discharging. Okay, itu salah satu why we want to see kita tak boleh nampak capacitor charging and discharging from multimeter. Okay, so we need something to display so we can see from oscilloscope. Okay, ni yang last ni. Still remember? Okay, so our third experiment is to see that charging and discharging curve of capacitor. Okay, sebelum tu, what is capacitor? C, capacitor is C. C is capacitor. Okay, what is capacitor? C. Okay, active element ke passive element? Passive. Okay, ingat tak? Chapter apa? 2 ke? Okay. So, there is one type of component yang sifat dia ialah store energy. Okay? Membekalkan tenaga. Bila voltage, bila dia dapat voltage, bila dia dapat power supply, when capacitor get a power supply from, dia akan charging. Okay, dia akan charging. And then, bila kita release power supply, capacitor akan Berfungsi.
Discharge energy. Discharging. Discharge. Okay. So Macam power bank kan madam? power bank tu besar lah. Kapasitor yang besar lah. Tapi kapasitor ni konsep dia macam tu. Okay. Power bank you charge, okay, and then bila you dah buang power supply, yes betul. Dia pula jadi supplier, betul? Boleh lah konsep power bank. Okay. Okay, so ni circuit. Okay, so ni apa? Apa ni? You rasa? Switch lah. Switch. Okay, switch. So, bila this is our power supply, okay, ini power supply kita. So, bila switch ni dekat 1, okay, you bayang switch kita dekat 1, okay. So, sini tak ada ni tak ada. So, voltage akan lalu, current akan lalu sini, pergi resistor and then dia akan start charge the capacitor. Okay, boleh nampak? Okay, bila switch kita dekat position number 1, our circuit, complete circuit is through the resistor and then through capacitor and then go back to negative terminal. So this condition we call as a capacitor is charging. Okay, so macam mana curve dia? Okay, this is voltage. Okay, so start daripada kosong, of course start daripada kosong and then dia start charge and then sampailah maximum. Kalau let's say you supply 5 volt, so dia akan pergi sampai 5 volt saja. Okay, sebab maximum you punya power supply you 5 volt, so dia akan pergi 5 volt. Boleh? Nampak tak ni? So dia akan charging sampailah 5 volt. Kalau you 10 volt, 10 volt lah. Okay, then dia akan constant. Okay, so capacitor store the energy. Okay, then bila you tukar, you dah tak nak bagi power supply to the capacitor, okay, you think that you punya circuit jadi sekejap, boleh delete tak? Okay, boleh delete. Okay. Okay. So, next. Okay. You punya switch dekat sini. Okay, maknanya you punya circuit ni dah disconnect from power supply. Boleh nampak? Dia dah disconnect from power supply. Okay, so circuit you hanyalah here. Boleh nampak tak? Okay, so bila condition ni berlaku, kapasitor dia dah tak ada terima any voltage daripada luar, dia pula yang menjadi power supply. Okay, so in this condition, you punya capacitor discharge, menjadi power supply kepada you punya circuit. So dia pula supply and then complete litar ni. Okay, so kat sini, okay, when we kat sini, okay, you dengan saya kat sini kan, okay. Pada keadaan ini, kita change the switch, which is capacitor pula power supply tak sampai ke capacitor, so capacitor will discharge. So from maximum tadi 5 volt, dia akan discharge, turun and then finally sampailah habis energy yang dia store tu. Boleh? Boleh. Okay, this is the principle of capacitor. Charging and discharging. Okay, dia charge bila ada power supply connect pada dia, dia akan charge, store energy. Bila power supply dah tak connect, dah hilang pada dia, dah disconnect, and then dia start discharge. Dia pula supply charge energy to circuit. Okay, boleh? So, this part is charging and the other part is discharging. Okay, this part is charging and part ni dia discharge. Okay, and then ni ialah masa. Boleh? Faham konsep? Boleh madam. Boleh. Okay, very good. Okay, so nanti kita nak tengok from simulation ni, litar ni, behavior ni, behavior ni. Charging, discharging, charging,
discharge. Okay, nanti kita akan tengok dekat kita punya simulation. Okay, so what is so important about charging and discharging curve? Okay, so kat sini a lot of parameters, tak apa, you jangan risau. Parameter ni kita akan tengok dalam circuit analysis, okay. Tapi I nak show pada you, ini charging kan? Yang pertama ni, atas ni, dia charge kan? Charging betul? Betul. Okay, dan bawah ni ialah time. Okay, so kita ada satu parameter kita panggil sebagai apa dia tahu ni, tiba-tiba pula I lupa. Time constant, okay. So tau ni, time constant ni is equal to resistor multiplied by capacitor. So kat sini, berapa resistor you guna kali dengan berapa capacitor you pakai, okay. Kita panggil dia sebagai satu time constant. Okay, so you nampak tak kat sini? Okay, you ada satu time constant, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Okay, and then tau, how to calculate tau? R multiplied by C. Okay, and the beauty of capacitor is dia akan fully charge pada tau yang kelima. Nampak tak? Pada tau yang kelima, 5 tau, capacitor will fully charge. Okay, and selain daripada tu, for first tau, okay, berapa voltage dia? Ialah ni, 0.63 power supply. 63% of power supply. Satu tau. Okay, so ni dia punya curve behavior, discharge. Boleh? Boleh. Okay, ini charging, masa dia charging, dia naik. Okay, so masa dia discharge pula, okay, dia start daripada maksimum kan, let's say tadi 5 volt, okay, dia start daripada atas, dia turun habis kan, okay. So, dia akan, capacitor akan fully discharge again at 5 tau. Boleh? Okay, dia akan fully discharge at 5 tau, and pada 1 tau, okay, tadi masa dia charging, pada 1 tau, 63% from input, tapi masa discharge, pada 1 tau, dia ialah 100 tolak 63. Okay, ni 63%. So masa dia discharge, dia ialah 37%. Okay, this is important parameter yang you want to extract from capacitor curve charging and discharging. Boleh? Boleh, madam. Okay, so nanti kita akan cari value ni, kita akan cari value ni, kita akan cari value 5 tau ni daripada kita punya simulation. Okay? Boleh? Boleh, madam. Don't worry about the calculation ni, I just put it there untuk you tahu how to calculate V capacitor ni. Dia ialah function of V input kali exponential of minus T, T ni time, maknanya pada time bila, over RC. RC ialah you punya time constant tau tadi. Okay, this is all the parameter kalau you want, kalau you interested untuk calculate. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, ke dah tak boleh dah? Boleh lagi. Boleh. Okay, jom kita buat eksperimen. Okay, buka electronic workbench. Okay, so ini circuit kita untuk hari ni, untuk eksperimen 3. So we have power supply, kita letak 5 volt DC. Okay, ni DC ya. So boleh guna function generator tak? Tak. Okay, tak boleh guna function generator, you must use 5 volt DC power supply. Okay, and then this is our switch. Okay, so you belum pernah guna switch kan? Okay, nanti I demo dekat electronic workbench kat mana nak cari switch. Okay, and then ni kita punya resistor. Okay, you dah biasa. And then kita akan add another new capacitor, parameter, komponen dalam electronic workbench kita, capacitor. Okay, boleh? Jom kita set up circuit ni, and then kita tengok charging and discharging curve for capacitor. Okay, boleh? Boleh, madam. Nanti kita akan tengok input signal macam mana and then output signal macam mana. Supposed to be, kita mengharapkan dia dapat macam ni lah. Okay, masa dia charging macam ni, and then masa dia discharge macam ni. Boleh, Okay. madam. So supposed to be macam ni dia punya signal nanti. Charging and then discharge. Okay, so kita tengok dekat electronic workbench. Boleh? Boleh. Okay, jom kita set up. Okay, so I exit PowerPoint. Okay.
Okay, still nampak saya punya circuit? Nampak? Electronic workbench? Okay, so saya tutup ni. Saya sebenarnya dah buat dah. Jadi kita start daripada kosong. Start daripada kosong lah ya. Sekejap. Okay, so jom kita start pada kosong. No. Okay, so first kita kena ambil power supply, betul? Betul. 5 volt, okay, change to 5 volt. Okay, then switch. Okay, kat mana switch? Siapa jumpa? Okay, switch dekat sini. Yang dekat sama di tempat resistor, okay, this one. Nampak? Switch. Okay. Okay, boleh nampak? Switch. Okay, so tarik. Okay, so you ada switch. Okay, so tadi kita nak switch kita macam mana? Kita tengok balik. Okay, so kita nak dia 1 dengan 2 boleh control sama ada pergi ke power supply atau pergi ke ground kan? Okay, so I nak switch I tak nak macam ni. I nak yang kat sini, sebelah sini. So I rotate. Sekejap. Yang nampak tak ni? Nampak. Okay, so I rotate. Okay. Okay, so I dah switch I dah dekat sini. Sama ada dia pergi ke power supply. Okay. Ataupun dia pergi ke apa nama dia? Ke ground. Okay, boleh nampak? Okay. Ataupun kalau you nak dia ni, you boleh flip. Okay. Saya buang ni. Okay, so I nak dia bila tak tekan, dia ke discharge. Kapasitor I akan discharge. Okay, nampak tak? Bila I tak tekan switch I ni, kapasitor I akan discharge. Boleh nampak? Nampak. Bila I connect pada power supply, baru dia charging. Nampak tak? Okay, switch kan? Switch tekan tutup. Boleh imagine? Can you imagine? Switch. Okay, so I want this condition. So, yang pertama ni, I connect pada saya punya power supply. Okay, and then output from my switch is to resistor. Okay, berapa resistor? Kita pakai 500 kilo ohm. Okay, then capacitor dekat sini. Okay, sama juga, Windows yang sama. So I want to flip, rotate. Okay, so don't worry, capacitor have okay, so you boleh flip. Some capacitor ada polarity, some capacitor tak ada polarity. Okay, okay, so ni connect. Okay, apa lagi I lupa kat sini? Yang switch tu madam. Ground. Apa dia? Switch. Sambung ke bawah. Apa switch ke bawah? Oh ya, betul. Okay. Okay. Kalau you tengok macam tadi, Aish buat tadi kan macam ni. Okay, you delete je Aish. You delete. Okay, so you connect dulu satu pada dia. Okay, and then you nak tarik, you tarik, and then you buat satu. Kalau tu electronic workbench ni dia orang kata kena slow. Okay, so satu lagi sini connect pada ground. Okay, so I ada circuit I yang sekarang discharge. Okay, kapasitor I discharge. Nampak tak complete circuit ni? Okay, daripada kapasitor pergi resistor, lalu sini pergi ground. Okay, so saya ada satu complete circuit yang discharge. Okay, sebabnya circuit saya switch ni tak pergi dekat power supply. Okay, so I want to demo pada you how to use switch. Okay, kalau you nampak sini dia tekan space, rasa tak? Okay, apa maknanya? Maknanya you want to control the switch ni by using space bar. Okay, let's say you don't want to use space bar. Okay, right hand click. Boleh guna flip kan? Apa yang you nak. Bukan? Component properties. Okay. So sekarang space. Maknanya you tekan space bar, switch you pergi atas. You tekan another space bar, switch you patah balik bawah. Okay. Let's say you tak nak space. You nak huruf A. And then you tulis A kat sini. Boleh? Up to you. You nak
you nak tekan apa to make sure you punya switch on and off. Okay, so I just maintain with space bar. Okay, space tadi. Okay, okay. So I want to tekan my space bar untuk dia on and off. Okay, so jom kita try just simulate je dulu. Okay, kita tak payah tengok signal. So I dah simulate, I dah on. So sekarang my capacitor is discharging. Okay, and then I nak capacitor I charging, I just tekan space. Nampak tak? Dia naik ke atas. Nampak. Nampak. Okay. Now my switch dah ke atas. So in this condition, saya punya circuit charging daripada power supply pergi sini charging ke capacitor. Nampak? Complete circuit saya charging capacitor. Okay. Now saya nak dia discharge balik. And then macam mana saya nak buat? I tekan space bar sekali lagi. Nampak? Saya nak demo saya punya switch sekarang ni. Okay, tekan space bar. Okay. Okay? Boleh? Boleh. On how you use your switch. Okay, jom kita tengok signal. Stop. Okay. Ada orang mesej saya ke? Ada orang tulis apa dekat Google Meet? I tak nampak. Dia letak emoji. Oh, okay. Okay. Kalau ada bagi tahu sebab I tak nampak. I nampak saya punya screen je. Okay, and then sekarang kita nak tengok kita punya oscilloscope. Okay, so what I need to do is I add a oscilloscope. Okay, saya add oscilloscope kat sini. Okay. So mula-mula kita tengok kita punya kita nak tengok oscilloscope sini, right? Okay. So kita letak sorry. Kita letak okay. Channel 1 I nak tengok input. So I letak dekat sini. Boleh? I nak tengok input. Boleh? Okay ke tak ni? Boleh. Okay. Boleh. Channel 2 I nak tengok output pada Situ. capacitor. Boleh nampak? Nampak. Okay, I tak sure nampak apa. I minimize dan buka balik dulu. Okay. So, jom kita tengok. I kecilkan sikit circuit. Okay. Are you still with me? Yes, madam. Madam. Okay, nanti you boleh buat. Okay, I demo dulu. Okay, so I dah open oscilloscope. Expand. Okay. Okay, so. Okay. So, sekarang kita try run dulu. Okay, kita try run. Okay, so sekarang you nampak tak ni dua? Nampak dua garis. Dua garis data. Okay, kita buat satu channel A. Channel A adalah pada input. Okay. So channel A input. You tengok, I gerakkan channel A. Nampak tak? I gerakkan division. Dia yang ni gerak. Yang atas. So I buat 2 volt per division. Okay. Okay, so 2 volt per division, 2 volt, 4 volt, 5 volt. Nampak? Okay. Okay, very good. And then yang bawah ni adalah output. Okay. Kenapa output kosong sekarang? Sebabnya kapasitor air belum dapat charging pun lagi. Betul. Dia discharge dan dia tak ada langsung energy. Okay, sebab tu dia kosong je. Nampak? Dia gerak kosong ni. Okay, so I nak letak sama juga. I nak buat 2 volt per division juga untuk channel BI. Okay. So dia still lagi kosong sebab ni kita tak bagi dia apa-apa signal lagi. Boleh? boleh. Okay. So time base ni okay, nampak macam nice bila kita setting 0.5 second, so tak payah tukar lagi. Okay, so kita boleh nampak power supply 5 volt jalan. Okay, and then bawah still kosong aja. Okay, so now kita nak kapasitor kita charging. So kita tukar switch bagi ke dia naik atas, betul? Betul. Okay, so Baik. sekarang Power saya nak supply. tekan ni. Okay, nampak? Saya dah tekan. Nampak dia dah naik. Dia dah charge. Boleh nampak? Nampak Dia madam. charge. Okay, so sekarang ni nampak tak bawah ni tak ada line dah? Sebab kapasitor I dah fully charge. Dia fully charge dah. Okay, so kalau I stop, I belakang sikit undur. Okay. Ni, nampak tak? Dia fully charge. Dia naik and then sampai 5 volt, dia fully charge. Okay? Boleh nampak? Boleh madam. Okay, so I sambung.
kita punya simulation. So sekarang dia fully charge. Lepas tu I nak dia discharge. So I nak tekan saya punya switch. So I tekan space bar lagi. Okay, nampak? Discharge. Nampak. Okay, Ke now bawah dia balik. discharge. Dia Dia kosong kosong balik. Dia kosong balik. So sekarang kapasitor dah habis dah fully discharge dan atas is power supply. Okay, boleh nampak? Boleh, madam. I tekan cepat-cepat. Charging dengan discharge, okay? Kita tunggu next cycle punya ni. Okay, so sekarang I tekan charging. Okay, so sekarang dia charge, fully charge and I tekan space bar, discharge. Charging. Discharge. Charging. Discharge. Boleh? Boleh. Boleh nampak? I dah dapat signal charging and discharge. Nampak, madam. Okay. So ni charging. Okay, daripada kosong. Charging capacitor maximum to V in 5 volt and then I discharge dia. I disconnect dia daripada power supply. So dia discharge. Turun bawah. Okay. And then I click charging lagi. Dia naik balik. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh, madam. Very good. Okay, so daripada sini apa yang boleh buat tadi? Kita tahu dia fully charge berapa tahun? 5 Daripada teori tadi dia fully charge pada 5 tahun. 5 volt. Charge pada 5 tahun. 5 tahun dia fully charge kan? 5 tahun. Yes. Macam mana nak calculate tahun? Resistor kali kapasitor. Kapasitor. Okay, jom kita try. Ya ke 5 tahun? Okay. So macam mana? Macam mana? Kita Tak nak rasa. tahu? Pandai. So dia fully charge dekat sini lebih kurang. Okay. Okay. Sorry. Sini sampai sini kan? Charge dekat 5 tahun. Okay. Okay. So sini sampai sini berapa ni? 2.83 second. 2.8381 second. Lebih kurang kan? 2.831 second. Okay, cuba you calculate 5 kali resistor you 500 kilo kali 1 micro dapat berapa? Cuba try calculate. 5 kali resistor you 500 kilo and then kali 1 micro. Dapat berapa? Dia free charge kat sini lebih kurang lah. 1/2 ke? Tak ada 1/2. Dia fully charge. 2.5 kan? Betul tak? I besarkan lagi. Dia Okay. So mana this? Okay. So dia maksimum kat sini. Nampak tak? Dia maksimum kat sini. Okay. Dia start charging dekat sini. Okay. 5/2 Okay. So dapat dalam 2.5 kan? Betul? Betul. Okay. So dalam 2.5. So you boleh nampak daripada kosong ke atas ni fully charge ni. Okay. Okay, fully charge dekat sini. Okay, dia naik sini. So dalam 2.2 second lebih kurang. 2.5. You calculate dapat 2.5 kan? Madam. 2.5 tu secara teorinya lah. Okay. 5 kali R kali C. Tapi of course dia ada loss dan sebagainya. So kita dapat 2.2 second. So lebih kurang. Okay, boleh? Boleh. Okay. So kalau you want to find another value pada 1 tahun, okay, R kali C, so supposed to be 0.63 kali 5 volt tadi. So you boleh calculate, you boleh carilah value-value ni from you punya measurement. You faham? Boleh. Okay? Okay. So it's time for you to try. Cuba try. Macam ni. 5 volt 500 1 micro. Okay, tengok charging. So sekarang discharge. Okay, charge. Okay, betul? Okay, boleh faham? Okay, cuba try cari parameter yang macam dalam slide tadi. Pada 1 tahun 63% charging and then pada 1 tahun dia discharge 37%. Betul tak? From 5 volt tu. Cuba tengok. Okay. Okay. Okay, I stop you ni untuk tunjuk screen I tadi. Okay, jom. Okay. Okay.
Yang dalam slide tu you boleh refer slide yang I bagi. Okay, so I tunjuk pada you yang saya punya electronic workbench. Okay. Okay, Ran. Boom. Okay, sekejap tu 5. Okay, channel A tu 5 kilovolt per division. Kau perasan tak? Patutnya 5 volt ataupun 2 volt je. So turun So dah jadi tu dah. Tu masih K lagi rasanya. turun dulu. Tu tinggi lah. Okay. Okay. Dah cuba tekan. So sekarang Cuba main. ni charging dengan discharging you dah sama. Nampak tak? You ada line atas je. Cuba tekan space bar. Okay. Kat situ Ah. sana. Sebenarnya tadi you punya bacaan yang satu lagi channel A tu tak ke mana-mana. Dia dah out of range dah. Okay. Okay. Okay, cuba try sekali lagi charging. Okay. Mantap. Okay, Okay, discharge. madam. Okay, very good. Okay. Faham Faham. Yang penting kena faham. Okay, anyone lagi nak tanya? Dekat space bar 0.5. tu, space bar tu you buat dia Tak. discharge dulu Itu supaya kita boleh nampak dua signal. Ya, you tekan space bar dulu. Discharge dulu. Discharge dulu. space, tekan space. Tekan space bar. Okay, so sekarang dia discharge dulu. Okay, dia di discharge supaya you boleh nampak dua signal. Okay? Okay, and then run. Sekarang you tak run. Okay. Buatlah ni bagi 0.0. Time base. You tukar time base. 0.5 second. 0.5. Tak, itu mili ke bawah mili lagi kan? jadi micro Atas nanti. lagi. Atas. Atas je Jadikan second. 0.5 second je. Saya pakai 20 tak apa kan? Ni ke? Boleh. Time section, time division tu tak kisah. Dia atas Diri. oscilloscope ni atas you nak tengok cantik macam mana. Dia tak mengubah signal you. Uish. Ush. Itu Tak, itu cepat tekan tak? laju-laju. Cepat sangat. space. Tak sempat charging. Tak fully charge. Cepat sangat cabut power bank. Betul. Okay. Cepat sangat cabut power bank. Tak sempat fully charge. Okay. So kalau you nak nampak lagi sekarang you punya channel A dengan channel B 5 volt per division you boleh tukar 2 volt. So dia tinggi dah sikit. Faham. Tapi like I say dia tak mengubah channel signal you still lagi 5 volt. Okay. Dia supaya dia lagi jelas ni madam sebenarnya function tu. Supaya kita boleh nampak signal tu clear dan kita boleh measure dengan jelas. Yes. Oscilloscope fungsi dia ialah to display dan to measure. Tapi dia tak ubah signal tu punya value. Okay. Okay, dia faham? Okay, tukarlah tu jadi 2 volt besar sikit. 2 volt. Tu. Turunkan dia daripada 5 Oh, volt. mana? Kat mana? Channel A dengan channel B. Channel A dengan channel B. Dia tulis channel A dekat oscilloscope. Gini. Kita test deh. Naim, sekarang ni you berapa volt per division? Apa? Satu kotak you berapa volt tu? Satu kotak berapa volt? Ha. Satu kotak berapa volt 5. 5. Kat mana nak tengok? Sini. Okay, so sekarang kita nak besarkan sikit. Jadi kita nak buat satu kotak. Berapa Turun. volt? 5. Turun. 1 volt. 2 lah. Kalau 1 volt tak cukup. Ketak kita ada 3 je atas tu. Nanti measure balik. Nanti dia hitung balik. Okay. Buatlah channel B sama juga. Kena buat semua Sekejap. Okay. Faham tak Naim apa you buat sekarang ni? Faham. Okay. Nampaklah sikit curve dia naik. Okay. Boleh faham? Boleh. Syed, 1 volt per division boleh kalau oscilloscope kita mampu. Sekarang oscilloscope kita maksimum you nak pergi atas 5 volt kan? So ada 3 kotak je. Kalau 1 volt nanti dia akan jadi flat ke atas tu. Dia dah over maksimum. Okay. Faham tak? Okay, Naim, cuba you try 1 volt. Apa jadi? Cuba tengok. 1 volt Syed tanya boleh tak 1 volt per division? Okay, cuba try. Tak nampak. Nampak tak? Signal tu dah terlebih kotak atas. So you tak nampak signal tu. Dia dah go to maximum dah. Sebab kalau 5 volt, satu kotak dia kena 5 kotak. Sekarang kita ada 3 kotak je kat atas. Okay, itu kita punya limitation of oscilloscope dalam simulation ni lah. Boleh tak? Soalan Syed. Nampak menegak I mean. Syed tanya boleh ke 1 volt per division?
untuk kita punya osiloskop sekarang tak boleh sebab dia maksimum dia boleh pergi 3 kotak je tu. So untuk kita dapat 5 volt, 3 kotak, kita kena paling maksimum pun 2 volt saja per division supaya 2,5 kotak. Boleh? Madam, Ya. yang 2.5 tadi cari macam mana tu? 2.5 cari mana? Okey, 2.5 tadi kita tengok teori. Teori kata dia akan fully charge bila 5 tau. Tau tu sama dengan resistor kali kapasitor. Jadi dia akan fully charge pada 5 kali resistor kali kapasitor. So resistor you 5 kilo ohm, kapasitor you berapa? 1 mikro. Cuba you kali. 500 kilo kali dengan 1 mikro. Okay. Ini 1 tau, 0.5. Okay, daripada prinsipal dia kata dia fully charge pada 5 tau. So you kali dengan 5. So you dapat 2.5, betul? So dia akan fully charge pada 2.5 saat. Jadi macam ni nak tengok daripada osiloskop 2.5 saat tu betul ke tak? Tu kan? So you dapat 2.66 tu kan? Kan tu. Okay? Lebih ngam. So sebenarnya dia dah fully charge kat belakang lagi tu. Kalau warna biru tu, you alih lagi, you zoom dekat situ, so you sebenarnya you nampak dia fully charge dekat depan dah lagi. Nampak tak? Macam ni you nampak tak? Bila you gerakkan colour biru, channel tu punya cursor kan bergerak. So sekarang 5 volt, right? Cuba you gerak lagi ke belakang. Tengok bila dia berubah start daripada 4.99 ke 5. Apa ke 99? Okay, so sekarang 92, okay lagi sikit, naik balik. Kat mana turning point dia 5? Faham tak ni? Sekarang 4.93, 4.94, 95, 96. Ni lah. Okay, 96. 96. Boleh lah tu, 5 lah kan tu kan, 4.958, 5. So dia tengok second dia tu, 2.5 kan tu? Tu. Faham tak semua orang? Dia fully charge at 5 tau. Tau tu R kali C. Faham. Okay? So memang kena kali dengan 5 lah. Okay adik, boleh? Bye adik. Adik. Sebab kan tadi kita dah tengok teori tadi. Teori kata dia akan fully charge pada 5 tau. 5 kali tau. Tau tu apa? R kali C, time constant. Baik, baik. Terima kasih, madam. Okay, so saya share balik apa yang I dah explain ni. Okay, ni tadi. Ingat tak? Okay, ni. Okay, dia akan fully charge, nampak ni? Dia akan fully charge. Okay, dia akan fully charge pada 5 tau ni. Nampak? Kapasitor fully charge pada 5T tau ni. Tau sama dengan resistance kali kapasitor. Okay, boleh nampak? Boleh, madam. So kita dah nampak lah tadi daripada eksperimen kita. Dia fully charge pada 2.5 second tadi. Okay. So kalau you nak cari value ni, 1 tau ni supposed to be 0.63 kali 5. 0.63 kali 5 volt tadi. 3.15. So pada R kali C apa? 500 kilo ohm kali 1 mikro. Pada 0.5 saat betul tak you dapat berapa dah tadi akhirnya? Lupa dah. 3.15 volt. So you boleh measure lah. Boleh faham tak? Boleh, madam. Okay. So, any question? Okay, so you have already demonstrate how the behavior of capacitor charging and discharging. Okay, charging and discharging. Boleh? Boleh, madam. Okay, so nanti I bagi you eksperimen punya sheet. Okay, so apa yang you kena buat nanti, you kena print screen input signal macam mana,
and then you print screen output signal, and then nanti you boleh show mana charging curve, mana discharging curve. Okay, and then nanti I akan bagi parameter untuk you ukur daripada you punya oscilloscope. Boleh? Maknanya nanti I akan tambah lah 5T tau punya charging, okay? Berapa 60-30% ni parameter-parameter ni, so you ukur from you punya oscilloscope, and then you print screen berapa bacaan dia. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okay. So kita dah habis eksperimen 3, kita dah habis eksperimen 2. Any question before we end? Ada soalan? Anyone? So far tak ada kot madam. So far boleh faham? Okay. Yes. Okay. So kita dah habis. Kita jumpa hari Khamis ni, tak ada kelas sebab kelas on hari Khamis tu kita dah shift kepada hari Jumaat untuk sesi bersama Dr. Mawardi tu. And then so kita jumpa hari Jumaat pagi lah pukul 10, okay?